Bismillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa dalam video yang kedua berkaitan dengan penentuan nombor pengoksidaan ini. Tadi sebelum ni, dalam video yang sebelum ini, kita dah tengok syarat penentuan atau garis panduan untuk nombor pengoksidaan ini. Jadi kita akan buat latihan dia supaya kita tahu betul ke apa yang kita faham. Okay, kita start dengan nombor 1. Ini adalah aktiviti 1D dari muka surat 12 pada buku teks. Soalannya adalah tentukan nombor pengoksidaan bagi unsur yang bergaris. So kalau perasan setiap satu nombor ni dia ada garis unsur-unsur tu. Maksudnya itu sahaja unsur yang dia soalan ni nak lah. Nombor pengoksidaan bagi unsur tu. Okey, saya zoom ya. Okey, soalan yang pertama adalah MnO4 negatif dan dia garis pada Mn. Okey, so kita anggap Mn ini adalah X lah. Kita jadikan dia X sebab itu yang kita nak cari. Okey, tambah 4. Okey, darab nombor pengoksidaan bagi oksigen. Okey, nombor pengoksidaan bagi oksigen, dia dah tulis kat sini dekat syarat nombor 7. Nombor pengoksidaan bagi oksigen is always negatif 2 kecuali dalam peroksida. And ini bukan peroksida. So dekat sini nombor pengoksidaan bagi oksigen adalah negatif 2. The whole thing. Ion ni nombor pengoksidaan dia berapa? Sama dengan, kita tengok ni, syarat nombor 5. Jumlah nombor pengoksidaan atom unsur dalam satu ion polyatom adalah cas pada ion tu. Ini ion polyatom, cas dia berapa? 1 negatif kan? So nombor pengoksidaan dia negatif 1. Kita tengok cas, itulah sama dengan negatif 1. So di sini kita akan selesaikanlah ni. X tambah negatif 8 sama dengan negatif 1. So, kita pindahkan negatif 8 ke kanan. Dia akan jadi X sama dengan negatif 1. Pindah ke kanan. Negatif ni akan jadi positif 8. So, X adalah positif 7. Jadi, nombor pengoksidaan mangan dalam ion mangan MnO4 negatif ini adalah positif 7. Saya nak ingatkan untuk nombor pengoksidaan mesti ada cas dan mesti ada nombor. Cas dulu baru nombor. Walaupun cas tu positif, bukan cas, simbol dulu baru nombor. Walaupun simbol tu adalah positif mesti ditulis. Dia tak akan assume kalau 7 tu maksudnya depan dia positif. Tak, you mesti tulis simbol itu untuk menunjukkan itu adalah nombor pengoksidaan. Dan mesti tulis simbol dulu baru nombor. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya, iaitu soalan nombor 2. Saya padam sebab dah tak muat dah nak tulis ni kan. Okey, soalan nombor 2. BA kurungan OH tutup kurungan 2. Okey, kita tengok dulu apa yang dia nak suruh cari. Dia nak cari nombor pengoksidaan bagi barium ni, Ba. Okey, kita tulis dia sebagai X. Tambah, okey ada 2 ni kan, takut tercicir, tulis siap-siap. Okey, nombor pengoksidaan bagi oksigen, again, nombor pengoksidaan oksigen is always negatif 2 kecuali dalam peroksida. And ini bukan peroksida, so dia masih kekal negatif 2. Itu untuk oksigen. Tambah nombor pengoksidaan bagi hidrogen. Nombor pengoksidaan bagi hidrogen kat sini is positif 1 sebab syarat dia adalah nombor pengoksidaan bagi hidrogen adalah positif 1 kecuali dalam logam hidrida. Dan ini bukan logam hidrida. Logam hidrida seperti yang saya mention, dia ada logam, lepas tu ada hidrogen je. Macam ini memang ada logam, tapi dia dah ada oksigen kat sini. So, ini bukan logam hidrida. So, di sini nombor pengoksidaan bagi hidrogen adalah positif 1. Kita buat kurungan supaya kita tak pening. And then kita bubuh curly bracket kat sini. Okay. This whole thing, nombor pengoksidaan bagi sebatian ini adalah berapa? Kita tengok syarat nombor 4. Jumlah nombor pengoksidaan atom unsur dalam satu sebatian adalah sifar. So, nombor pengoksidaan bagi Ba kurungan OH tutup kurungan 2, this whole thing adalah kosong.
Itu sahaja dia punya statement tu tadi. Okey, so sekarang kita nak selesaikan. So X, saya tulis semula kat sini, tambah 2 dekat luar kurungan. Negatif 2 tambah 1 dia jadi negatif 1. Tutup kurungan tu sama dengan kosong. So X tolak 2 sama dengan kosong. Now X, kita pindahkan negatif 2 ke kanan, dia jadi positif 2. Therefore, nombor pengoksidaan barium dalam Ba kurungan OH tutup kurungan 2 adalah positif 2. Dia macam tu. Perlu ke tulis semua ni? Ni benda yang saya tulis dekat dalam yang ada ni. Tak perlu tulis. Even nak jawab soalan ni pun, selalunya soalan ni ada dalam soalan objektif. Tak perlu pun tunjuk jalan kerja. Tetapi kita perlu tahu macam mana nak dapat jawapan tu. Kita takkan hentam je ini mini more kan. Okay. So that's why saya tunjuk jalan perhitungan tu. Okay. Kita tengok soalan nombor 3. Soalan nombor 3 adalah AlH3. Dia nak tahu nombor pengoksidaan H kat sini. Ini apa ni? Inilah logam hidrida. Nampak tak? Kenapa dia dipanggil logam hidrida? Ni logam. Lepas tu dia ada H. So ini adalah logam hidrida. Kita boleh terus je tulis sebabnya nombor pengoksidaan hidrogen dekat sini adalah negatif 1. Tapi kita juga boleh hitung kalau kita nak hitung. Macam mana? Okey, kita anggap. Kita tulis ni. Nombor pengoksidaan aluminium, nampak ni syarat nombor 3. Nombor pengoksidaan unsur dalam sebatiannya bagi kumpulan 1, 2 dan 13, aluminium berada dalam kumpulan 13, adalah masing-masing positif 1, positif 2 dan positif 3. So, nombor pengoksidaan aluminium kat sini adalah positif 3. Tambah, hidrogen tu kita anggap X dan ada 3X. The whole thing ni sama dengan kosong. Kenapa sama dengan kosong? Ni, syarat nombor 4. Jumlah nombor pengoksidaan atom unsur dalam sebatian adalah sifar. So, 3 tambah 3X sama dengan kosong. 3X sama dengan, ni. 3 ni bawa ke kanan dia jadi negatif lah. Asal dia positif. So, X adalah negatif 1. So, betul lah kan? Nombor pengoksidaan hidrogen dalam logam hidrida adalah negatif 1. Ni. Nombor pengoksidaan hidrogen dalam AlH3 ialah negatif 1. Okey, kalau tak, boleh dah ingat dah dia punya syarat tu, terus je lah tulis negatif 1. Mudah je. InsyaAllah. Okey. Soalan nombor 4. HOBr. Kat sini dia nak tahu nombor pengoksidaan bagi Br. Okey, so senangnya sebenarnya kita cakap the whole thing ni, nombor pengoksidaan ni berapa? Sifar. So the whole thing is sifar. H kat sini adalah positif 1. Tambah. Nombor pengoksidaan bagi oksigen adalah negatif 2. Okey. Tambah X yang kita tak tahu. So, positif 1 tolak 2 is negatif 1. Tambah X adalah kosong. So, X kat sini ialah negatif 1 ni bawa ke kanan. Positif 1. Jadi, nombor pengoksidaan Br ialah positif 1. Macam tu. Okay. Saya go a bit faster. Sebab kita dah buat banyak dah ni kan. Nombor 5. Cu2O. Dia nak tahu nombor pengoksidaan bagi kuprum kat sini. So, kita anggap dia X. So, ada berapa X? Ada 2X tambah nombor pengoksidaan bagi oksigen is negatif 2. The whole thing sama dengan kosong. Sebab nombor pengoksidaan bagi sebatian adalah sifar. So, 2X tolak 2 sama dengan kosong. 2X sama dengan positif 2 sebab ke kanan. X adalah positif 1. Jadi, nombor pengoksidaan kuprum dalam Cu2O adalah positif 1.
Saya tak tulis dah lah sebab itu ambil masa nak tulis. Okey. Soalan nombor 6. Soalan nombor 6. Kita ada C2, O4, 2 negatif. Dia nak tahu nombor pengoksidaan karbon kat sini. So, 2X tambah 4 darab nombor pengoksidaan bagi oksigen adalah negatif 2. Sama dengan, the whole thing now is not 0. It follows charge itu iaitu negatif 2. Okay. So, 2X tolak 8 sama dengan negatif 2. 2X, now negatif 8 bawa ke kanan, dia jadi positif. So, total ni adalah 2X sama dengan positif 6. So, X sama dengan positif 3. Jadi, di sini nombor pengoksidaan karbon dalam C2O4, 2 negatif adalah positif 3. Okay. Next. Soalan nombor 7. Soalan nombor 7. VO2 positif. Okay, so kita nak tahu nombor pengoksidaan bagi V. Kita anggap dia sebagai X tambah nombor pengoksidaan oksigen negatif 2. The whole thing ni, nombor pengoksidaannya adalah ikut charge ni kan, positif 2. So, X tolak 2, tambah tolak ni tolak, sama dengan positif 2. X ialah positif 2, bawa negatif 2 ke kanan, tambah 2. Sama dengan positif 4. Therefore, nombor pengoksidaan V di sini adalah positif 4. Dan yang terakhir tu, nombor 8 tu, tadi sebelum dalam video sebelum ni saya dah buat dah. Sebab ini adalah unsur, jadi nombor pengoksidaan bagi unsur adalah sifar. Dia ikut syarat nombor 1. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.